Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam teknik terbang tinggi saya ucapkan kepada para pendengar. Nama saya ialah Nur Syazwani binti Zainal dan boleh digelar sebagai Wani. Dan ahli kumpulan saya yang kedua iaitu Najihah binti Muhammad Tahir dan boleh digelar sebagai Najihah. Video ini akan kami lanjutkan dengan membincangkan kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia di bawah kod khusus kami iaitu GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan yang dibimbing oleh Dr. Santi, anak perempuan kepada Lek Humanan. Baiklah, izinkan kami teruskan perbincangan kami dengan mengupaskan pengenalan bagi tajuk ini terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Najihah. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, izinkan saya menceritakan sedikit tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Secara ringkasnya, pandemik COVID-19 ini dilihat merupakan masalah serius yang dihadapi bukan sahaja di negara Malaysia, malahan seluruh dunia. Ini kerana wabak baru yang dikatakan bermula di negara China dan seterusnya merebak ke seluruh dunia akibat daripada kedatangan pelancong yang telah dijangkiti wabak ini. Ini mendatangkan kebimbangan kepada seluruh dunia kerana memberi kesan yang amat mendalam dari segi pergerakan dan aktiviti seharian manusia. Negara Malaysia juga turut tidak terkecuali dalam mengendalikan situasi ini. Ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilakukan bagi memutuskan rantaian wabak ini daripada terus menular. Tetapi ianya memberi kejutan besar kepada perdagangan dan ekonomi global apabila pelbagai masalah ekonomi dihadapi dari segi kejatuhan mata wang akibat daripada penurunan kadar pelaburan dan penutupan beberapa sektor pekerjaan yang menjadikan isu ini semakin parah. Namun, dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan kerajaan Malaysia, isu ini dapat dibendung dan dapat dipulihkan secara berperingkat. Baiklah, objektif kita sepanjang video ini berlangsung adalah yang pertama, membincangkan secara terperinci implikasi pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan juga ekonomi Malaysia. Objektif yang kedua, iktibar yang kita boleh ambil semasa era pandemik COVID-19 berlangsung. Dengan jumlah kematian sudah melebihi 2.6 juta orang di seluruh dunia, pandemik COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi yang lebih teruk berbanding The Great Recession 2008. Kesan pada ekonomi dunia boleh dilihat dari sudut bekalan dan permintaan yang saling berkait. Wabak penyakit disebabkan virus yang cepat merebak ini menyebabkan penurunan bilangan pekerja dan produktiviti. Perniagaan terpaksa ditutup, pelaburan terhenti dan bekalan terjejas akibat lockdown. Pengimport komuniti di seluruh dunia juga terjejas teruk kerana permintaan dari negara China berkurangan akibat banyak kilang terpaksa ditutup. Walaupun vaksin telah dihasilkan, masih banyak yang tidak dapat diketahui mengenai tempoh masa dan impak selanjutnya akibat pandemik global ini. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana COVID-19 ini memberikan impak kepada ekonomi dunia. Teruskan menonton. Ekonomi dunia adalah satu jaringan yang saling berkait dan setiap individu mempunyai kaitan terus sama ada dengan peruncit yang menjual barangan, majikan yang membayar gaji ataupun bank yang memberikan pinjaman rumah. Apabila satu pihak terjejas, ekonomi dalam sesebuah negara akan turut menerima kesan. Menurut IMF, pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak penurunan KDNK global sebanyak 4.9% dan akan menyebabkan kerugian sebanyak sekitar 12 trilion US dollar untuk jangka masa 2 tahun. Penurunan pendapatan per kapita paling besar dalam sejarah. Kebanyakan negara mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2020 dengan pendapatan per kapita menyusut dengan sangat besar dalam sejarah sejak tahun 1870. Pengeluaran barangan yang berkurangan dan kurangnya permintaan menyebabkan banyak perniagaan rugi dan tidak mampu lagi menggaji pekerja sehinggakan ada yang terpaksa menutup terus perniagaan. Petanda paling besar adalah pasaran saham di seluruh dunia yang jatuh dengan teruk pada bulan Mac 2020. Pada bulan September 2020, kebanyakan negara telah mengalami kemelesetan ekonomi dan World Bank menjangkakan terdapat negara yang tidak dapat pulih sehingga tahun 2025. Negara China pula dilihat berjaya mengatasi kegawatan ekonomi apabila ekonomi negara itu melonjak kembali pada suku keempat tahun 2020. Kesan jangka masa panjang terhadap pengeluaran dan produktiviti.
Usaha untuk mengekang wabak COVID-19 amat penting terutamanya bagi negara yang sedang membangun serta berpendapatan rendah yang mempunyai sektor kesihatan terhad kerana kesan pengecutan ekonomi dijangka lebih teruk dan lebih lama. Negara yang bergantung kepada punca ekonomi terhad seperti sektor pelancongan dan pembuatan sangat terkesan dengan penutupan sepadan negara. Banyak negara yang dilihat sudah mengalami masalah ekonomi sebelum krisis COVID-19 ini akan menghadapi cabaran yang lebih sukar selepas ini. Peningkatan hutang negara berbanding KDNK. Penurunan jumlah keuntungan negara serta terpaksa menanggung kos bantuan pemulihan akibat pandemik menyebabkan hutang yang ditanggung kebanyakan negara meningkat. Nilai KDNK berbanding hutang negara juga naik lebih tinggi menyebabkan ekonomi negara terjejas. Pada ketika ini, ramai rakyat terpaksa bergantung kepada bantuan daripada kerajaan termasuk negara besar seperti Amerika Syarikat untuk usaha pemulihan ekonomi penduduk. Polisi dan bantuan yang diberikan kerajaan amat perlu untuk mengaktifkan semula ekonomi. Ekonomi Malaysia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh IMF pada Januari 2021, ekonomi global dijangka di tahap positif dan lebih baik iaitu 5.5% pada 2021 dan 4.4% pada tahun 2022. Malaysia sebagai negara ekonomi yang mempunyai perkembangan ekonomi yang kukuh sejak beberapa tahun lalu disebabkan peningkatan permintaan dunia terhadap barangan elektronik, komuniti seperti oil and gas, pasaran buruh yang baik dan pembangunan infrastruktur yang cukup. Akan tetapi, tahap pelaburan dilihat menurun pada tahun 2019. Disebabkan pandemik COVID-19, perkembangan ekonomi Malaysia telah menguncup kepada negatif 6% pada tahun 2020. Namun, pihak IMF membuat jangkaan ekonomi Malaysia akan berkembang kukuh dengan KDNK 7% pada tahun 2021 dan stabil pada tahap 6% pada tahun 2022 bergantung kepada pemulihan ekonomi global. Dengan program pemvaksinan kebangsaan yang sedang dilakukan, Malaysia dilihat bersama-sama bergerak positif dengan pemulihan ekonomi global. Sebentar tadi merupakan antara video yang dapat kami jumpai berkaitan dengan kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan Malaysia bagi menjelaskan serba sedikit tajuk kita pada hari ini. Baiklah, berdasarkan capakan minda video tersebut telah disampaikan, wabak penyakit virus yang mudah merebak itu telah memberi impak yang banyak dalam bidang ekonomi. Antara implikasi yang dapat disampaikan adalah COVID-19 telah menyebabkan penurunan bilangan pekerja dan produktiviti dalam sesebuah perniagaan. Selain itu, sesebuah perniagaan terpaksa ditutup akibat daripada wabak ini untuk mengelakkan interaksi dalam kalangan lapisan masyarakat. Selanjutnya, pelaburan dalam sesebuah negara terhenti. Pengimport komoditi terjejas dan telah menyebabkan kejatuhan saham. Secara tidak langsung, kerugian dalam perniagaan dan peningkatan hutang dalam negara telah berlaku. Malaysia juga turut mengalami penurunan pelaburan. Baiklah, kita teruskan pula dengan apakah implikasi pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia supaya kita dapat mendalami tajuk ini dengan lebih jelas. Baiklah, kita pergi kepada implikasi yang pertama iaitu perniagaan terpaksa ditutup. Lebih 30,000 syarikat menutup operasi mereka sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19 yang bermula pada Mac lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Wan Junaidi Tuanku Jaafar mendedahkan jumlah itu berdasarkan statistik daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM. Terdapat beberapa faktorlah yang boleh menyebabkan perniagaan terpaksa ditutup. Yang pertama, disebabkan keselamatan orang ramai, iaitu apabila perniagaan menyumbang kepada penularan virus atau tidak dapat mematuhi garis panduan kesihatan awam, penutupan mungkin diperlukan untuk melindungi masyarakat. Faktor yang kedua pula adalah kurangnya sokongan kewangan, iaitu perniagaan yang menghadapi tekanan kewangan yang besar dan tidak mempunyai akses kepada sokongan kewangan yang mencukupi, mungkin terpaksa ditutup jika tidak dapat bertahan dalam keadaan ekonomi semasa. Dan akhir sekali, peraturan kerajaan. Kerajaan boleh mengeluarkan arahan untuk menutup perniagaan tertentu atau mengenakan sekatan operasi tertentu sebagai sebahagian daripada usaha pencegahan penularan virus. Sementara itu, Wan Junaidi turut berkata kementeriannya telah menjalankan 2 kaji selidik secara dalam talian semasa tempoh PKP berlangsung dan pasca PKP bermula pada 15 Julai sehingga 17 Ogos yang lalu. 8.85% usahawan telah menutup perniagaan
sepenuhnya semasa tempoh PKP, manakala jumlah tersebut berkurangan kepada 1.39% semasa pasca PKP. Majoriti usahawan yang menutup operasi perniagaan semasa PKP dan pasca PKP adalah usahawan mikro, masing-masing sebanyak 79.53% dan 70.83% katanya lagi. Baiklah, kita lanjutkan pula dengan impak yang kedua yang akan diungkapkan oleh Najihah. Baiklah, bagi implikasi yang seterusnya, iaitu pengangguran meningkat. COVID-19 turut memberi kesan terhadap peningkatan pengangguran negara apabila pelaksanaan PKP dikuatkuasakan. Hal ini menyebabkan beberapa sektor pekerjaan dan perindustrian terpaksa menghentikan operasi mereka serta-merta. Antaranya ialah disebabkan masalah kewangan syarikat. Kebanyakan syarikat menghadapi masalah untuk menampung kos perbelanjaan yang amat tinggi dan termasuklah gaji pekerja, sehingga ada syarikat terpaksa mengambil keputusan membuang pekerja. Malahan ada juga syarikat atau perniagaan yang disahkan bankrupt dan terpaksa membuang semua pekerja mereka kerana ketidakmampuan untuk terus beroperasi. Yang seterusnya ialah disebabkan pematuhan kepada prosedur standard operasi SOP. Sektor yang diberikan pengecualian untuk beroperasi oleh kerajaan daripada pelaksanaan PKP dilihat tetap mendapat impak buruk kerana sektor ini perlu mematuhi prosedur operasi standard atau Standard Operation Procedure SOP yang begitu ketat dan memerlukan kos pembelanjaan yang tinggi. Produktiviti perniagaan yang berkurang kerana kekurangan pelanggan. Akibatnya, perniagaan tidak mendapat pulangan modal yang secukupnya bagi menampung kos perbelanjaan. Kos tambahan juga perlu ditanggung. Ini termasuk pembelian peralatan keselamatan seperti pelitup muka, sarung tangan dan sanitasi tangan serta pengubahsuaian premis perniagaan bagi mematuhi peraturan penjarakan sosial. Berdasarkan laporan statistik utama tenaga buruh di Malaysia pada Mac 2020 yang dikeluarkan oleh DOSM, sebelum ini jumlah pengangguran dikira meningkat 17.1% kepada 610,500 dengan kadar 3.9% daripada angka pada bulan sama 2019. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM juga, pengangguran di negara ini diunjurkan dalam lingkungan 3.5% sehingga 5.5% tahun ini berikutan impak penularan pandemik COVID-19. Seterusnya kita beralih pula kepada implikasi yang seterusnya yang akan dihuraikan oleh Syazwani. Baiklah, kita teruskan pula dengan implikasi yang selanjutnya, iaitu COVID-19 ini juga telah memberi dampak kepada faktor penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Terdapat beberapa faktorlah yang menyumbang kepada penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Antaranya adalah wabak COVID-19, penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan jumlah ekspor minyak sawit, penurunan dividen kerajaan dari syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC serta pengurangan jumlah peratusan pendapatan daripada cukai berbanding KDNK. Gangguan pengurangan dan permintaan barangan ekspor Malaysia ke pasaran global merangkumi ekspor barangan elektronik dan komoditi seperti gas asli. Ekspor Malaysia berkurangan sebanyak 4.7% kepada 80.1 bilion manakala import berkurangan sebanyak 2.7% kepada 67.8 bilion ringgit. Jumlah perdagangan sebanyak 147.9 bilion menurun sebanyak 3.8% berbanding tahun 2019. Hal ini didorong oleh gangguan pengurangan dalam pengeluaran di Malaysia sendiri berikutan pengurangan aktiviti kilang akibat daripada penutupan semasa fasa Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Selain itu, sektor pelancongan dan penerbangan juga antara sektor yang terjejas teruk akibat wabak ini apabila pergerakan rakyat mulai terbatas akibat PKP. Seterusnya, kejatuhan harga minyak mentah dunia yang didorong oleh faktor permintaan yang berkurang akibat wabak COVID-19 dan juga perbalahan antara negara-negara pengeluar minyak yang dikenali sebagai OPEC telah memberi kesan terhadap ekonomi Malaysia memandangkan ekspor minyak menyumbang besar kepada pendapatan negara. Menurut Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Mustafa Mohamed, bagi setiap $1 harga minyak jatuh, Malaysia hilang hasil sebanyak 300 juta. Dan yang ketiga,
Patan cukai Malaysia menjadi semakin kecil akibat daripada pelbagai inisiatif pelanggaran cukai yang dijalankan oleh kerajaan. Pada penghujung tahun 2017, 62.9% daripada 1.25 juta syarikat yang mendaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHDN, hanya 7.8% daripadanya dikenakan cukai. Walaupun jumlah kutipan cukai semakin meningkat, secara puratanya peratusan pendapatan daripada cukai berbanding KDNK berkurangan setiap tahun daripada 15.6% pada tahun 2012 kepada 12% pada tahun 2018. Hal ini ditambah dengan faktor penurunan dividen kerajaan dari syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC, perikatan kekurangan sumber pelaburan bagi syarikat yang membenarkan pencarum mengeluarkan duit awal dari tempoh yang dibenarkan, serta penutupan beberapa sektor perkhidmatan yang menyalurkan keuntungan daripada kerajaan. Baiklah, kita lanjutkan dengan implikasi yang seterusnya yang akan dilontarkan oleh Najihah. Dipersilakan. Baiklah, COVID-19 juga memberi kesan kepada kejatuhan saham dan pelaburan. Saham dan pelaburan negara juga tidak dapat mengelak daripada terkena tempias wabak ini. Pandemik COVID-19 menyebabkan kejatuhan mendadak dalam pasaran saham dan sektor pelaburan di seluruh dunia. Ini mencerminkan ketidaktentuan ekonomi dan kesan negatif pandemik kepada ekonomi global. Pertama, mungkin disebabkan oleh pelabur, di mana pelabur dilihat lebih berhati-hati dalam melakukan pelaburan dan mengambil jalan selamat yang membawa kepada pengunduran besar-besaran saham dan aset berisiko lain. Ramai pelabur yang beralih kepada aset yang dianggap lebih selamat seperti bon kerajaan dan emas. Bon kerajaan ini merupakan bon yang dikeluarkan oleh sebuah kerajaan negara. Secara amnya, berjanji untuk membayar sejumlah yang tertentu iaitu nilai muka pada tarikh yang tertentu. Di samping bayaran faedah berkala, bon merupakan pelaburan hutang yang mana pelabur meminjamkan sejumlah wang yang tertentu kepada sesebuah syarikat atau negara untuk suatu jangka masa yang tertentu pada kadar faedah yang tertentu. Bon-bon kerajaan biasanya disebut dalam mata wang negara terbabit. Seterusnya, ialah disebabkan penamatan perniagaan. Sekatan pergerakan menyebabkan banyak perniagaan menghentikan operasi yang secara langsung menjejaskan pendapatan dan keuntungan mereka. Ini berlaku kerana perubahan tingkah laku pengguna yang lebih memerlukan sektor hospitality dan e-dagang mengakibatkan penurunan nilai saham syarikat yang terjejas teruk, termasuk dalam sektor perindustrian, pelancongan dan juga perhotelan. Baiklah, seperti mana yang dapat kita lihat pada slide ini merupakan data pelaburan dan saham Malaysia semasa COVID-19. Menurut Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin, Ketua Perangkaan Malaysia, aktiviti ekonomi di peringkat global terjejas dengan teruk sepanjang tahun 2020 berikutan penularan pandemik COVID-19 yang seterusnya mempengaruhi prestasi pelaburan global. Berdasarkan kepada UN Conference on Trade and Development, UNCTAD, FDI secara global jatuh 42% pada tahun 2020 berbanding 2019. Oleh yang demikian, pelaburan asing ke Malaysia pada tahun 2020 menurun sebanyak 54.8% untuk mencatatkan RM14.6 bilion yang terendah sejak 2009 iaitu 5.1 bilion. Beliau juga menerangkan bahawa sektor perkhidmatan yang menguncup 60.5% tahun ke tahun kepada 6.9 bilion telah menyebabkan penurunan terbesar dalam FDI. Namun, beliau menekankan bahawa kemerosotan ini bukanlah tanda yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, sektor ini kekal sebagai penyumbang utama kepada aliran FDI dengan sumbangan 47.0% daripada jumlah keseluruhan pelaburan, terutamanya dalam aktiviti kewangan. Manakala sektor pembuatan merupakan penyumbang kedua terbesar hasil daripada penerimaan ekuiti yang lebih tinggi terutamanya dalam produk elektrik dan elektronik, diikuti oleh sektor pelombongan dalam instrumen hutang. Baiklah, kita lanjutkan pula perbincangan kita dengan implikasi yang kelima iaitu krisis hutang meningkat. Antara contoh punca krisis ini meningkat boleh lihat pada rajah di sebelah kiri ini yang telah dianalisis oleh Amerika Syarikat bersamakan Visual Capitalist.
Kebanyakan negara yang terlibat dalam COVID-19 ini telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi secara besar-besaran untuk mengelakkan kegawatan ekonomi. Krisis hutang meningkat ini merupakan masalah utama dunia pasca COVID-19. Institusi kewangan dunia seperti World Bank telah melancarkan pelan rangsangan ekonomi menerusi pelan pinjaman sebanyak 14 bilion dan menyasarkan bantuan kepada negara-negara miskin dan sedang membangun. International Monetary Fund iaitu IMF juga melaksanakan pelancaran pelan pinjaman sebanyak 1 trilion kepada negara-negara miskin dan sedang membangun yang terkesan dengan impak COVID-19. Selain daripada itu, Bank Pusat Eropah pula mengumumkan pakej rangsangan baru melalui pembelian bon baru bernilai 750 bilion euro daripada kerajaan dan swasta di seluruh zon Eropah termasuk Greece dan Itali. Sehingga kini, syarat pinjaman yang ditetapkan oleh bank-bank terbabit masih tidak diketahui secara terperinci. Baiklah, demikianlah huraian yang terperinci yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan krisis hutang negara meningkat. Kita teruskan pula dengan implikasi yang selanjutnya yang akan dikupaskan oleh Najihah. Selain itu, kita juga dapat lihat COVID-19 ini juga memberi impak yang besar kepada pengimport komoditi. Pengimport komoditi telah mengalami gangguan besar akibat pandemik COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Kesannya adalah global dan memberi kesan kepada pelbagai jenis komoditi, daripada bahan makanan kepada bahan mentah industri. Yang pertama, disebabkan perubahan dalam permintaan. Pandemik menyebabkan perubahan dalam corak permintaan global. Sebagai contoh, permintaan terhadap barangan kesihatan seperti pelitup muka, peralatan perlindungan diri, PPE dan produk kebersihan meningkat secara drastik, manakala permintaan terhadap barangan bukan keperluan dan barangan mewah berkurangan. Seterusnya adalah disebabkan masalah kewangan. Pandemik ini menyebabkan tekanan kewangan bagi banyak pengimport, terutamanya syarikat kecil dan sederhana. Masalah kecairan dan akses kepada kredit menghadkan keupayaan mereka untuk membiayai operasi dan pembelian komoditi. Lain sekali disebabkan oleh sekatan ekspor. Beberapa negara pengeluar komoditi utama melaksanakan sekatan ekspor untuk memastikan ketersediaan bekalan domestik, terutamanya bagi komoditi penting seperti bahan makanan dan peranti perubatan. Ini mengurangkan ketersediaan komoditi di pasaran global dan meningkatkan harga. Ini merupakan data import dan ekspor negara semasa COVID-19. Ekspor Malaysia susut 25.5% tahun ke tahun pada Mei 2020 pada paras terendah dalam tempoh 11 tahun. Penurunan sejak Mei 2019 menunjukkan kesan berterusan pandemik COVID-19 ke atas ekonomi yang bergantung kepada ekspor, menurut MIDF Amanah Investment Bank Berhad. Kesan COVID-19 muncul sebagai risiko utama bagi aliran perdagangan global kerana ia menjejaskan penawaran dan permintaan barangan. MIDF berkata ekspor semua produk utama turut mengalami penurunan, dengan ekspor sektor utama mencatatkan penyusutan pada Mei 2020, dengan sektor perlembungan yang termasuk petroleum mentah dan gas asli cecair merekodkan penurunan paling ketara, iaitu negatif 49.1% tahun ke tahun. Bank Pelaburan itu berkata begitu dengan sektor elektrik dan elektronik juga, yang menjadi bahagian terbesar daripada jumlah ekspor, meneruskan prestasi negatif untuk bulan ke-10 namun pada kadar yang sedikit perlahan berbanding semasa April 2020. Sektor ini akan tetap suram bagi bulan-bulan akan datang, bukan sahaja disebabkan oleh COVID-19, malah susulan kemelut Amerika Syarikat China yang menyebabkan minyak sawit dan produknya juga merosot pada kadar yang lebih ketara, iaitu negatif 15.6% tahun ke tahun. Bagi data pengimport buah-buahan pula, secara keseluruhannya, analisis trend pada jadual 14.2 menunjukkan penurunan import buah-buahan sebelum dan selepas COVID-19, tapi tidak begitu signifikan. Bagi buah limau mandarin, kelapa, anggur dan pisang, sebelum bermula COVID-19, trend import menunjukkan peningkatan dengan anggaran magnitud antara 1 hingga 3,000 setiap bulan, kecuali kelapa dengan anggaran lebih tinggi iaitu 9,000 pada setiap bulan. Secara keseluruhannya, kesemua buah-buahan import menunjukkan penurunan apabila krisis COVID-19 bermula.
Penurunan import limau Mandarin adalah paling ketara sehingga sebanyak 54,000 sebulan semasa wabak COVID-19. Buah Mandarin diimport terutamanya dari negara China. Bagi mengekang wabak ini di peringkat awal kemunculannya di China, laporan menunjukkan China menghentikan sementara aktiviti ekonomi termasuk ekspor dan import bagi kesemua sektor komoditi. Baiklah, seterusnya, pandemik COVID-19 telah memberi impak kepada gangguan dalam pelaburan asing dan perdagangan iaitu perniagaan besar serta perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Berhadapan dengan pelbagai isu operasi semasa pandemik dari segi pengurusan pelanggan, antara yang berkalan dan pekerja. Masalah operasi perniagaan semasa pandemik melibatkan pengurangan permintaan, kelewatan penerima bekalan dan bayaran, kelewatan dalam pemenuhan dan penghantaran barangan, serta infrastruktur teknologi yang terhad. Isu operasi ini telah menyebabkan gangguan dari segi aliran tunai dan daya maju perniagaan. Berikut merupakan beberapa faktor yang menyumbang kepada gangguan ini, termasuklah yang pertama, ketidakpastian pasaran iaitu ketidakpastian dalam sesebuah ekonomi yang disebabkan oleh pandemik ini boleh memberikan impak kepada penurunan pelaburan asing dan perdagangan kerana pelabur dan perniagaan mungkin enggan mengambil risiko baharu dalam keadaan yang tidak menentu dan tidak pasti ketentuannya. Yang kedua pula, gangguan rantai bekalan global, iaitu pelaburan asing dan perdagangan terjejas disebabkan oleh gangguan dalam rantai bekalan global. Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, penutupan sepadan dan sekatan pergerakan menyebabkan kesukaran dalam pengangkutan dan penghantaran barang ke destinasi yang sepatutnya. Dan yang terakhir iaitu perubahan polis perdagangan, iaitu beberapa negara mungkin telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah proteksionisme dalam perdagangan mereka seperti menetapkan sekatan ekspor ataupun import untuk melindungi industri tempatan dari kesan ekonomi pandemik. Seperti yang boleh kita perhatikan dalam Rajah 2, pandemik COVID-19 telah memburukkan prestasi Malaysia dalam pelaburan langsung asing iaitu FDI. Pada tahun 2020, aliran masuk pelaburan asing hanya separuh daripada aliran masuk pada tahun 2019 iaitu sebanyak 14.6 bilion ringgit berbanding 32.4 bilion. Rajah 2 menunjukkan bahawa Malaysia telah mengalami trend penurunan pelaburan langsung asing sejak tahun 2017. Malaysia menerima pelaburan langsung asing tertinggi pada tahun 2016, sebanyak hampir 50 bilion ringgit. Dari tahun 2017 hinggalah tahun 2019, pelaburan asing menyusut kira-kira 40%. Baiklah, dalam Rajah 3 pula, telah memperlihatkan prestasi pelaburan asing Malaysia juga ketinggalan di belakang negara-negara ASEAN yang walaupun hampir semua negara-negara ASEAN menyaksikan kemerosotan pelaburan langsung asing semasa pandemik. Rajah 3 menunjukkan Singapura, Indonesia dan juga Vietnam, Filipina lebih menarik berbanding Malaysia bagi pelaburan asing. Baiklah, berakhirlah penghuraian saya berdasarkan data-data yang dapat saya kupaskan. Kita teruskan pula dengan kesimpulan sembang video ini berlangsung. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan segala capakan minda yang telah pun kami jelaskan sepanjang video ini berlangsung, demikianlah perincian tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan juga ekonomi Malaysia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu bagi awal dengan tebing untuk mengambil pengajaran daripada situasi yang telah berlaku. Semua negara seharusnya terus fokus untuk menyokong aktiviti ekonomi terutamanya untuk perbelanjaan isi rumah rakyat dan perkhidmatan awam yang penting seperti kesihatan, keselamatan dan juga pendidikan. Kerjasama antarabangsa yang bersepadu perlu digerakkan untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini seperti pengalihan vaksin yang menyeluruh. Semua negara dan antarabangsa dilihat perlu bersama-sama menangani wabak ini kerana ekonomi global saling berkait dan menyelesaikan masalah ini adalah tanggungjawab bersama. Kesudahannya, jelaslah bahawa setiap individu memainkan peranan yang penting dalam mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku sepanjang COVID-19 itu berlaku. Dengan berakhirnya kesimpulan seperti tadi, maka berakhirlah juga pembentangan kita pada hari ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.